silakan. Ya, selamat pagi. Kami kini berada di unit pengesahan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan ini adalah demonstrasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua anjing pengesahan yang telah pun banyak berbakti dalam negara kita baru-baru ini sebab kita tahu berkenaan dengan peristiwa tragedi tanah runtuh di Jalan Batang Kali dan juga Genting Highlands dan ini adalah dua ekor anjing yang turut sama terlibat iaitu Frankie dan juga Lady ya. Jadi ini demonstrasi yang ditunjukkan oleh pegawai bomba yang juga bertugas di sana untuk search and rescue secara basic searchnya, asasnya untuk mencari mangsa sama terselamat ataupun tidak ketika kejadian runtuhan dan juga di kawasan runtuhan bangunan ataupun kawasan tanah runtuh lah. Dan ini tentang bagaimana standard operasi prosedurnya, SOP-nya untuk mereka pergi berada di kawasan kejadian dan dengan tugasan yang diberikan bukan sahaja kepada anjing-anjing K9 ini tapi juga kepada pengendalinya, handlernya. Dan kita akan bersama-sama dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana tugasan mereka, apa sumbangan yang telah dilakukan dan apa rutin yang perlu dilakukan oleh pegawai bomba ini untuk melatih anjing yang sangat istimewa ini yang telah pun berbakti tidak kira pada masa dan juga kawasan. Ramai sekali rakyat Malaysia, netizen yang semua melahirkan rasa kekaguman dan juga rasa berterima kasih lah berkenaan dengan sumbangan mereka ini termasuklah kepada pegawai-pegawai bomba kita yang terlibat. Dan ini antara usaha bersepadu yang sangat cemerlang dilakukan oleh agensi kita yang terbabit dan antaranya adalah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, unit pengesahan K9 antaranya yang sangat-sangat beroperasi di sana. Dan saya nak perkenalkan ketiga-tiga individu watak penting yang menjadi think tanker, yang menjadi penyusun strategi untuk melihat kepada kawasan yang sangat besar ketika kejadian tanah runtuh itu. Saya perkenalkan satu persatu ya, seorang demi seorang. Pegawai Bomba Tinggi 2, Tuan Ravi Permal bersama dengan kita. Selamat pagi Tuan. Ya, pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Pegawai Bomba Tinggi 2, Tuan Chandran Raju juga bersama kita. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Ya, dan di hujung sana adalah Pegawai Bomba Kanan 1, Tuan Muhammad Salmi bin Jaafar. Selamat pagi Tuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami ketiga-tiganya. Mungkin saya nak mulakan dengan Tuan Ravi terlebih dahulu ketika kejadian di Batang Kali tempoh hari. Bagaimana sebenarnya panggilan pertama itu kepada pihak bomba terlebih dahulu, kepada Tuan Chandran, bagaimana sebenarnya? Okey, kami terima panggilan daripada Pusat Pengurusan Operasi dari Putrajaya. Jangkaan dalam pukul 4.20 pagi. So kita gerakkan satu pasukan. Saya sebagai pegawai operasi pada masa itu, kita gerakkan dengan anggota 3 orang dengan 2 ekor anjing. Apabila sampai di tempat operasi di Batang Kali pada jam pukul 5.50, pada masa itu operasi penyelamatan, operasi surface searching sedang dijalankan. Oleh itu kita diarahkan standby, and then setelah selesai surface searching di mana oleh anggota-anggota penyelamat, pada jam pukul 7 kita diarahkan untuk membuat pencarian di tempat kejadian. Jam 7 pagi itu barulah selepas surface searching itu dilakukan, barulah operasi diteruskan. Tuan, prosedurnya, kebiasaannya kalau berlaku tragedi sebegini, apa yang menjadi perkara pertama ataupun bagaimana menyusun strategi untuk mencari dan menyelamat ni Tuan? Okey, yang perkara pertama, sampai di tempat kejadian, kita akan dapatkan maklumat daripada pegawai operasi yang in charge yang sebelum kita sampai. Apabila dah terima ni, so kita akan buat saisap di kawasan kejadian. So selepas buat saisap di kawasan kejadian, dan kita akan aturkan strategi macam mana nak start operasi tersebut. Di situ. Untuk yang tragedi macam apa tu, tanah runtuh macam ni, kita akan gunakan teknik dig and sniff. So di mana kita akan minta excavator yang ada sana untuk korek, dan selepas tu kita akan lepaskan anjing untuk buat pencarian di kawasan yang tersebut. Dig and sniff tu adalah menghidu dan juga mengorek tanah tersebut, kawasan tersebut. Dan kita akan lepaskan ni anjing untuk mengidu. So supaya senangkan pada pihak penyelamat untuk fokus di tempat yang kita ni. Yang macam apa tu,
tujuan utama yang kita gunakan anjing ni untuk memperkecilkan kawasan pencarian kami ini. Ada skop yang perlu dicari dengan lebih terperinci dan khusus. Okey, Tuan Zalmi, mungkin kita nak kongsikan sebab tu antara skot kedua yang hadir, bagaimana situasinya bila melihat, sebab ada yang kata seluas 3 padang bola sepak secara penuh di kawasan tersebut dan memang dah tahu dah ini K9 lah ni yang perlu dideploy untuk dilakukan tugasan ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila saya sampai lebih kurang dalam jam 10 pagi lah, kita bertolak lebih kurang dalam 8.30 daripada sini, dan saya sampai di sana keadaan agak-agak orang kata sedih dan kadang-kadang sukar lah. Sukar sebab keseluruhan tanah yang turun tu dah meliputi keseluruhan kawasan yang dikenal pasti ada campsite kat sana. Jadi kita telah dibagi kepada 4 sektor, sektor A, B, C dan D. Jadi K9 pada fasa itu ditugaskan untuk menjadi kawasan sektor C, di mana di situ dia kuatiri banyak mangsa yang tertimbus. Jadi setelah dibuat pencarian menggunakan permulaan pada anjing-anjing dan dikenal pasti tersebut, macam yang Encik Rabi cakap, kita akan menggunakan excavator, kita akan menggali dan seterusnya kita akan hantar anjing untuk mengidu. Itu. Dan ianya memang merangkumi selama 9 hari, 10 hari pencarian tersebut, Tuan ya? Ya, betul. Benda tu. Okay, dan kita melihat juga kepada strategi ini bila dah berada di tempat lokasi. Saya percaya setiap lokasi berbeza, kawasannya berbeza, strategi ini. Macam mana usaha bersepadu itu dilakukan bersama dengan anjing-anjing pengesan? Berapa ekor yang secara keseluruhannya digunakan? Kalau boleh, Tuan Chandran, maafkan saya. Okey. Keseluruhan anjing yang kita gunakan adalah 6 ekor. Kita bagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama akan fokus kepada sektor A dan kumpulan kedua akan fokus dekat sektor B dan kumpulan ketiga akan fokus dekat kumpulan sektor C. Pada waktu yang sama? Pada waktu yang sama. So gerakan operasi ini akan berjalan lancar lah. So tidak ada gangguan daripada menjalankan operasi ini lancar. So apa-apa makluman kita akan bagi kepada PKB, Pusat Kawalan Bomba. So apabila anjing mengesan atau interest akan maklumkan kepada pegawai operasi di sana, so untuk menggali atau snipping again. Right. Dan itu antara taktik dan strategi, dan mereka ni adalah tim tanker yang terlibat secara dasarnya untuk operasi ketika di Batang Kali. Terima kasih banyak.